Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wanshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Sekali lagi dapat kita bertemu pada malam ini untuk membincangkan berkaitan dengan fiqh ibadat di dalam mazhab Syafi'i, yang mana kita terhenti baru ini berkaitan dengan nombor 3, iaitu tarkul kunut, iaitu meninggalkan perbuatan kunut. Sebelum tu ada petang tadi ada seorang di jemaah yang bertanya, minta pencerahan mengenai benda ni yang biasa kita buat pada hari Jumaat, khusus hari Jumaat pagi tadi kan, berkaitan dengan bacaan surah Sajadah dan juga surah Al-Insan. Assalamualaikum Ustaz. Saya mendengar banyak pandangan mengenai bacaan surah Sajadah pada hari subuh pada hari Jumaat dan juga Al-Insan. Namun adakah sempurna sunnahnya kalaulah kita hanya membaca surah Sajadah tanpa membaca surah Al-Insan, iaitu surah Ad-Dahri? Baik. Tuan-tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, sebelum saya masuk kepada soalan ini, kita kena faham bahawa sujud ini ada beberapa bentuk. Di antara sujud yang glamournya sujud tilawah dan juga sujud sejadah. Nak sujud syukur pun ada juga, nak berkaitan dengan Quran dan juga berkaitan dengan solat. Jadi sujud tilawah ini kita maklum bahawa kita akan sujud apabila ada yang tempat-tempat sunat sujud. Kalau dalam Quran dia ada lampai masjid tu, di situ kita disunatkan sujud walaupun kita di luar solat. Sama ada yang sujud itu orang yang membaca Quran ataupun orang yang tidak membaca tapi ada di sebelah dia mendengar tempat sujud, juga sunat dia sujud. Baik. Yang itu dinamakan sujud tilawah, yang mana kita lakukan pada luar solat. Itu tidak jadi isu sangat. Yang jadi sedikit isu adalah sujud yang dilakukan di dalam solat, ataupun nama popular dia dinamakan sujud sajadah. Sujud sejadah ni di antara tempat-tempat yang kita biasa sujud sejadah adalah dalam surah As-Sajadah yang kebiasaan kita baca pada hari Jumaat pagi itu. Namun begitu perlu kita ingat bahawa sujud sejadah ni bukan surah Sajadah saja. Dia ada juga di tempat-tempat yang surah-surah yang lain. Namun apa yang kita kena faham, kalau ni kita buang sekejap cerita pasal surah Sajadah, kita hanya cerita tempat sujud atau tempat sajadah tadi. Kalau kan di dalam solat ni, kalau kita selain daripada pagi Jumaat tadi, kalau kita baca saja-saja, kita baca surah tersebut hanya untuk kita sujud, maka solat kita adalah batal. Sebabnya dia dianggap sebagai kita menambah rukun di dalam solat. Jangan main. Hari ni aku nak baca tempat sujud, kita cari dah surah Al-Ahzab, kita cari surah Al-Qalam dan sebagainya. Tempat-tempat sujud tu, kita baca 2-3 ayat sampai dekat ayat sujud, kita terus sujud. Macam kita sujud pagi subuh hari Jumaat. Saja-saja kita nak cari tempat ayat itu, maka batal solat kita. Tetapi kalaulah kita, contohnya kita qiyamul lail. Kita qiyamul lail, jadi kita pun baca Quran tu secara betul susun dan berkebetulan jumpa tempat sujud, waktu tak apa kita sujud. Bermakna
Kalaulah kita baca Al-Quran pada malam masa pada semayang, kita baca surah-surah yang pendek, tetapi surah yang panjang, tapi ayat tu ada tempat sujud, maka kita jangan sujud dan solat. Itu lebih baik. Tapi kalau bulan Ramadan sebab kita baca Quran secara tersusun sampai tempat sujud, tak ada masalah. Kita nak sujud, silakan. Itu yang kita kena faham. Isu untuk pagi Jumaat, ni hak panah. Jadi sebenarnya ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina, dia kata as-surah fiha as-sajdah fayasjudu nasjud. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baca surah sajadah, maka Nabi akan sujud, maka kami pun pakat sujud belaka. Maknanya mengikut Hasyiah Al-Jamal mengatakan hadis ini, Hasyiah Al-Jamal ni adalah mazhab Syafi'i. Dia kata di sini untuk ayat sajadah ni kita disunatkan baca surah As-Sajadah saja. Di pagi Jumaat tak boleh baca surah-surah lain, tak boleh. Walaupun ada tempat sujud. Disunatkan Alif Lam Mim Tanzilul Kitab kita baca tak pagi Jumaat pagi tadi tu. Surah tu saja disunatkan baca. Surah lain tak boleh. Maka kalau kita baca surah tu pada hari Jumaat dan kita pun ada hasrat untuk sujud, apabila sampai tempat tu tak jadi masalah sebab Nabi pernah buat dan hadis ni muttafaqun alaih, Bukhari dan juga Muslim. Cerita. Cuma hak orangnya hak timbul isu sedikitnya, adakah kita perlu baca surah Pak Nabi kata yaqra'u fil Jum'ah fi salatul fil fajr Alif Lam Mim Tanzilul Sajadah dan juga wahal ataka alal insani hal ata alal insani hayrun minad dahri. Nabi baca yang tu. Jadi isu sekarang ni, kalau kita pada pagi Jumaat, kalau kita nak dapat pahala tu, adakah kita kena baca kedua-dua surah ni atau macam mana? Itu isu. Faham cerita saya tak? Faham tak? Maka jawapannya, kalau kita kata nak kesempurnaan, hak paling cantik, kita kena baca dua-dua surah ni. Surah Sajadah, lepas tu kita pun baca surah Al-Insan, hal ata al-insan tu. Itu cantik. Tetapi kalaulah kita kata ada di kalangan imam kita tu tak hafal surah Sajadah, ataupun mungkin katakanlah hari tersebut pada subuh lambat, nasuku baru subuh, dan kadang-kadang imam pun Bilal pun qamat kadang-kadang dekat 6.30 baru qamat. Orang nak pergi kerja, kita pun baca sikit. Baca surah Sajadah, dapat sejadah, sampai tempat sujud, kita pun sujud. Lepas tu bangkit balik. Kita baca tatajafa junubuhum. Baca 2-3 ayat, kita rukuk. Lepas tu sujud, bangkit rakaat kedua tu, kita sambung lagi. Fala ta'lamu nafsun bisa kita baca ayat tu. Boleh ke tak? Boleh. Tak jadi masalah. Adakah dapat fadilat sunat? Dapat. Tak jadi masalah. Sebabnya yang pentingnya kita tidak memberatkan jemaah. Itu paling utama. Katakanlah hari tu hari kita tahu, kampung tak ada masalah. Hari Jumaat di Kelantan tak jadi isu. Sebab kebanyakan hari Jumaat Kelantan cuti. Kalau Negeri Sembilan dia kerja. Orang mari subuh pada hari Jumaat, subuh lambat hari tersebut. Jadi kalau kita baca dua-dua surah, menyebabkan orang tak dapat pergi kerja, ataupun dia tak mari ke masjid kerana takut imam baca surah tadi. Adakah Pak Imam tanggung dosa atau tidak? Bagi pandangan saya, ya. Sebab apa kita telah memberat Jumaat takut nak semayang pada hari yang subuh tu agak lambat. Sebab itulah kita imam, kita kena susun benda tu supaya sesuai dengan keadaan Jumaat ketika itu. Kalau subuh lah ni awal, maka tak jadi masalah. Tapi kalau subuh lambat, maka susunlah surah Sajadah tu berkesesuaian. Kena ingat, kita baca semayang subuh tu fardu, baca surah Sajadah tu sunat. Tapi pergi kerja tu, cari rezeki halal tu wajib ke tak? Wajib. Jadi maknanya, mana kita nak utamakan? Itulah, minta tolong jemaah supaya faham benda tu. Jangan terlampau anggap benda ni jadi wajib. Tak. Baca surah hari Jumaat, surah Sajadah tu benda sunat. Kalau rasa ada masa sesuai dengan keadaan dan sebagainya, tafadhal. Kalau tidak, lebih baik kita baca surah-surah yang biasa. Takut-takut maknanya jemaah tak sempat. Ataupun surah Sajadah tadi, kita pecah pada dua bahagi. Dua, rakaat pertama dan juga rakaat kedua pun tak apa. Wallahu a'lam bissawab. Baik,
Kita masuk pergi kepada, kita berhenti baru ni pada 17 hari bulan 11. Kejap je kita masuk 1 Disember dah hari ni. Nah, Disember dah hari ni. Sebulan lagi masuk tahun 2024. Nah, kejap yang masuk lompat-lompat tinggalkan kita, tapi amalan ibadat kita tak pernah bertambah. Itu yang kita bimbang. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita masuk sabaqal bayan annal kunuta sunnatun ba'dun wa kadzalika al-qiyamu lahu falau nasya musalli kunutan fadzakarahu fi sujudihi lam ya'ud lahu litalabbusihi bi fardin sujud. Sebelum ni kita telah nyatakan bahawa dia kata kunut ni adalah satu sunat yang abad. Maknanya yang paling famous dengan kunut adalah tasyahud awal, sebagaimana hak kita bincang sebelum ni. Wa kadzalikal qiyamu lahu. Kalau kunut tu sunat, maka berdiri untuk baca kunut pun sunat juga. Maknanya kunut tak boleh baca melainkan dalam keadaan apa? Berdiri. Melainkan orang itu uzur. Falau nasyal musalli kunuta, sekiranya orang solat itu terlupa untuk baca kunut, fadzakarahu fi sujudihi lam ya'ud lahu. Dan dia teringat ketika dia telah sujud dengan sempurna, dia teringat kunut dia tak baca lagi, lam ya'ud lahu. Maka jangan sesekali dia gustan balik naik pergi baca kunut. Kena ingat, sama dengan hukum baru ni, kita apabila naik ke atas tak boleh turun balik. Tapi kalau dah turun sujud tak boleh naik balik. Kalau naik juga, maka hukumnya batal solat kita. Nanti pendetilan tu tahap mana? Litalabbusihi bi fardis sujud. Kenapa? Kita ni sujud tu rukun, tetapi kunut tu sunat. Tembung di antara barang sunat dengan barang rukun, maka sudah tentulah yang rukun tu akan menang. Sebab dia wajib, sunat tu benda yang sunat. Walau tadhakkaru qabla an yada'a jami'u a'dha'is sujudi fayajuz lahu an ya'uda li adam talabbusi bi fardin hatta law wada'a ba'dul a'dha' sujud kal jabhah faqat. Okey. Au rakbataini au yadaini fa innahu ya'udil qudud lil kunuti. Okey, baik. Dia sebut tadi apabila kita tertinggal kunut, maka tidak boleh dah kita nak gustan balik apabila kita telah sempurna sujud. Tapi isunya sekarang ni, kalau sujud kita tak sempurna lagi, apa cerita? Baik, saya contoh saya duduk sini. Dia bagi dah sejadah untuk nampak kamera. Ada nampak kamera? Tak ada? Tak nampak dah? Okey. Contoh saya kata, baru ni ingat tak? Apabila kita tinggal tasyahud awal, kita naik tasyahud awal, duduk tahap ni, kita teringat kunut tak baca lagi. Kita boleh duduk balik. Boleh, tak ada masalah. Tapi dah set gini, maka dah sampai qiyam, jangan duduk balik. Duduk balik batal sembahyang kita, melainkan untuk makmum kerana nak ikut imam. Kalau imam dah naik atas ni, tak boleh duduk balik. Kalau duduk balik, kita kena niat mufarraqah. Kalau tegur subhanallah, dia tak naik. Dia cerita ni bab kunut pula. Sepatutnya, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sepatutnya Allahumma hdina, Allahumma hdini. Dok. Dia pergi tu sampai ke bawah ni, duduk sini. Tak sujud lagi nama ni. Bila nama sujud? Sujud ni apabila jatuh 7 anggota atas lantai, barulah nama dia sujud. Tapi kalau duduk tahap ni, dia tak sujud lagi. Boleh ke tak dia nak naik balik? Ni dua situasi tuan. Tengok, dengar betul-betul. Dengar betul-betul. Dia kata tadi, apabila seseorang meninggalkan kunut dan dia pergi dah tempat sujud, maka dia tak boleh gostan balik. Bila nama sujud? Nama sujud apabila 7 anggota jatuh begini, maka nama dia sujud. Tapi kalau duduk gini, nama sujud tak boleh? Duduk lagi kan? Duduk lagi. Maknanya kita boleh gostan naik balik ke atas untuk baca kunut. Boleh. Tak ada masalah. Sebabnya kita belum lagi dapat betul-betul namanya sujud. Kalau baru ni, kita cerita bagi orang yang tak baca tasyahud awal. Kalau kata sepatutnya sujudnya tu nak bangun baca tasyahud awal, tak. Dia bangkit setakat ni. Dia bangkit setakat ni. Baru teringat apa dia tasyahud awal tak baca, maka dia boleh duduk balik. Lepas tu, tak payah sujud
sawi. Tapi kalau naik dah sampai lebih pada parah rukuk, mak duduk sini dah, tapi tak qiyam lagi, maka ketika itu dia boleh duduk balik juga, tapi kena sujud sawi. Begitu juga dengan kunut. Kalaulah kita tak baca kunut, tinggal tak baca kunut, tapi sujud kita tak rapat. Contohnya, sepatutnya sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Allah. Kunut tak baca lagi. Kita gustan naik balik. Allahumma hdina. Tak perlu sujud sawi. Tapi kalau siapa ada lebih daripada pada rokok, apatah lagi kita duduk gini, maka kita boleh bangkit balik. Tapi sekarang nanti disunatkan kita sujud sawi. Ada ni? Boleh dah? Oh, sebab apa? Sebab saya kena tanya, ada gini, saya tak tahu mana satu. Jadi saya nak ikut mana satu. Saya kira ikut majoriti ramai gini, saya kira okey. Boleh nak? Okey. Ada soalan apa-apa tak? Ya. Tempat ke bawah dah ke? Itu saya kata masalah. Imam dia terlipas kunut dan dia pergi ke bawah dah. Tapi boleh bangkit balik. Tiba-tiba geng-geng makmum ni geng-geng Porsche. Saya kata dah, imam ni Mercedes-Benz. Dia Mercedes juga dia lambat sikit. Mercedes lama. Dia duduk sebelah sini, maka ketika itu makmum pak ke bawah dah pergi. Nah, bagaimana kedudukan imam makmum ketika itu? Nah, imam naik balik dah. Adakah kawan tak duduk sujud tu kena bangkit balik? Yes. Kena bangkit balik. Ceritanya sama. Kita sama. Iaitu kalau dulu imam duduk gini nak turun balik tahiyat awal tak boleh. Sebabnya imam nak pergi kejar imam sunat, maka hukumnya tak boleh. Betul tak? Ingat cerita lah. Nah, tapi kalau imam duduk, makmum nak ikut, boleh pula. Sebab ikut imam wajib. Begitu juga isunya, kalaulah imam sampai sini, Allah, makmum pun turun bawah. Dia pun naik selambanya. Baca kunut Allah madani. Kita hak sujud kena bangkit balik. Yes, sebab ikut imam ketika itu adalah wajib. Faham tak? Faham tak? Oh ni geng-geng engineer berlaku duduk sini. Hak matematik pelik-pelik baru ingat. Okey, baik. Bagus soalan. Sekiranya, katakanlah saya sebut tadi, kalau kita imam tadi ni cerita semayang berjemaah. Kalau kita semayang seorang tak masalah sebab kita kontrol semua. Ni semayang berjemaah. Bukan saya promok semayang seorang-seorang. Nah, maknanya saya beritahu beza dua tu. Ni kalau katakanlah apa nama ni imam yang terlupa, kita tak terlupa. Imam yang terlupa. Nah, jadi maknanya imam tu sampai Allah Rabbana lakal Allahu akbar. Kita sini saya disebut tadi, kalau bangkit balik tak payah sujud sawi. Lebih parah rukuk kena sujud sawi. Isu sekarang ni imam sampai sini makmum tak turun lagi. Nah, jadi kena sujud sawi. Adakah makmum kena sujud sawi juga? Yes, hukumnya sama saja. Ikut imam adalah wajib. Walaupun yang lupanya Pak Imam. Kalau tiap-tiap hari lupa lagu tu, suruh rehat seminggu. Jadi biar dia stable sikit, baru titik imam balik. Okey, lagi-lagi. Saya suka orang tanya, silakan. Tak apa, kita boleh kongsi sama-sama. Boleh kak? Boleh lah? Okey. Okey, sikit isu kunut. Saya nak sebut sikit isu kunut. Isu yang pertama, apabila kita jadi semayang seorang, kita maklum. Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afai. Kita maklum kan? Tapi kalau jadi imam, Allahumma hdina fi man hadai wa afina tukar kan? Adakah kalau imam, apa nama ni, dia jadi imam tapi baca untuk seorang. Allahumma hdini. Jadi sah tak semayang subuh kita? Sah. Tapi lain kali kena ingatlah kat orang belakang sekali. Kita jadi pak imam ni kan. Ni mula-mula dia seronok makan. Yang tu dia makan seorang-seorang, dia langsung tak ingat kat orang belakang. Jadi kena ingat. Okey, yang kedua.
Isu yang kedua, saya pernah beritahu isu ni masa ada bengkel ke untuk imam-imam dan juga bila-bila di masjid ni juga. Ada imam baca kunut two version. Kaedah yang pertama, ni saya maklum lah, kunut ni di dalam hadis, tak silap saya ada 12 bentuk baca kunut. Ada banyak. Tapi hak kunut paling glamour, kunut lan ni lah. Nak kita baca lan ni tu. Hak tu paling glamour kita baca. Okey, baik. Ada setengah kunut, ada setengah imam, lepas fa'inna kata qadi wala yuqda tu, semua kita baca perlahan. Nah, makmum belakang pun pakat baca perlahan belakang dah. Sambil-sambil baca dah. Mula-mula Allah mahdina tu amin wa afina fa amin wa tawalla fa amin. Siapa fa'inna kata qadi tu, semua senyap laku. Saya hinggalah apa ni wa nastaghfiruka waktu bila baru amin balik. Betul tak? Jadi kita ada dua jenis. Ada setengah imam pula imam masjid ni lah. Masa sibuk ni. Ada imam ni pula dia baca kuat daripada awal hingga ke akhir. Pak Inna kata kedi pun dia baca kuat juga. Kita hok belakang nak amin kau lagu mana? Okey baik. Salah kau imam tu baca ustaz dok. Hok salahnya kita tak belajar. Imam tu betul dah. Jadi kalau imam tu fa inna kata kedi wala yuqda alaik tu dia baca perlahan, maka sunat bagi kita baca juga macam kita buat sekarang. Tapi kalau imam tu baca fa innaka taqdi wala yuqda tu kuat, maka kita di belakang disunatkan amin 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 seperti mana pada awal. Tak ada masalah. Dua-dua betul. Hak tak betul ke apa? Hak tak betul tak baca langsung. Itu baru tak betul. Jadi maknanya tak ada masalah. Tuan-tuan nak amin pun tak apa, tak nak amin pun tak apa. Tak jadi isu di situ. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Baik. Wa yasjudu lis-sahwi idza kana balagha aqall min hawil fi ar-ruqa' li'annahu zadu sahwa amma idza lam yablughu wa kana mujarrad ba'da al-inhina fala yasjud. Disebut saya ulang balik. Maknanya bagi orang yang tertinggal sujud sahwi dan mana dia telah turun melampaui daripada parah rukuk, maka ketika itu disunatkan sujud sahwi. Bukan wajib, disunatkan sujud sahwi. Tapi kalau dia terlajak tapi tak sampai pun peringkat rukuk, maka tak disunatkan sujud sahwi. Kalau saya nak sujud sahwi juga ustaz, tak kira. Tak sampai rukuk pun dia nak sujud sahwi juga. Boleh. Tapi apa dapat apa? Dapat makruh. Nak dapat sunat tak dapat makruh. Itu yang kita kena tahu. Baik. Walau tarakal kunun amada au tarakal audu ilaihi fala tabtulu salat wala fala tabtulu salatuhu wa yasjudu lis-sahwi li wujudin naqsi fiha sawa'un kana munfaridan am imama wa yutabbiqu 'ala al-ma'mum fil qunut ma dzakarnahu sabiqan fil ma'mum ma'at tasyahhudil al-awwal. Okey, ada dua hukum sini. Hukum yang pertama, bagi orang yang meninggalkan kunut dengan sengaja, adakah dia dianggap sebagai boleh dia nak buat sujud sahwi? Hak cerita tadi adalah sujud sahwi untuk orang terlupa. Nama lagi sahwun. Sahwun ni makna lupa. Nama dia. Tapi tiba-tiba dia tinggal kunut dengan sengaja, dia tinggal tasyahud awal dengan sengaja, sekarang nanti dia nak sujud sahwi. Boleh kau tidak? Mengikut majoriti pendapat ulama Syafi'i kata boleh sujud sahwi walaupun dia tinggal dengan sengaja. Hak tak sengaja tu lebih-lebih lagi lah boleh. Hak ni tinggal dengan sengaja. Majoriti Syafi'i kata boleh. Tetapi kebanyakan ulama-ulama besar kata tak boleh sujud sahwi. Dia dianggap sebagai mempermain-mainkan. Ini dalam solat. Ada juga orang nak buat, nak main-main dalam solat. Tak boleh. Isu yang kedua, kalaulah dia ni baca kunut, tapi selepas habis baca kunut tu, dia sujud kat bawah, dia baru teringat kunut hak dia baca tak sempurna. Tertinggal lah. Allahumma hdina fi man hadai wa afina fi man afai. Dia tinggal tu baca Allahumma hdina fi man wa tawallan fi man. Dia tinggal tu. Dengan tak sengajanya. Dekat sujud tu, sujud dah bawah, baru dah teringat. Aku tak sempurna nak sujud ni, doa sujud sahwi. Boleh kau nak sujud sahwi? Maka jawapannya adalah boleh. Taubat nasuha tak ramai orang buat gitu.
Nah, tak ramah. Hak tinggal kunut dengan sengaja pun ramah tak sujud sawi. Apa tu saya lagi tinggal sekataan dua perkataan tak ada lah nak sujud sawi. Tapi sebenarnya disunatkan juga bagi orang yang tertinggal sepatutnya perkataan tertentu dia dibaca dalam sujud sawi, dia tak baca, maka disunat sujud sawi. Cuma balik pada cerita tadi, imam yang cermat, nah, kadang-kadang dia bimbang isu hak Porsche dengan Mercedes Benz tadi. Kawan tu baru duk turun bawah tu baru, hak belakang prom pakai turun bawah. Dia tak baca kunut, imam nak naik baca balik. Nah, bagi pandangan saya, lebih baik imam tu teruskanlah pergi sujud nak mengelakkan jemaah belakang kelas kabut. Tapi kalau imam nak bangkit juga, tak salah. Sebab tugas sebagai makmum kena ikut. Cuma pastikan jangan dia buat lawak gitu tiap-tiap hari. Jangan-jangan tak apa. Nah, okey, baik. Fi'lun manhi anhu. Seseorang orang yang solat melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dia laku dalam solat, dengan kata lain perkara yang ditegah. Sebenarnya di dalam solat kita ni ada benda yang ditegah kita lakukan tetapi tidak batal solat kita. Ada? Dan kebanyakannya kalau sebut sahaja benda yang ditegah, confirm akan batal solat kita. Ada dua kategori. Baik. Kita pergi satu persatu. Assalamualaikum. Saya jemaah daripada masjid ini nak bertanyakan kepada Ustaz, sebab baru ni saya bagi nombor telefon saya kan, dia hantar terus. Okey. Sekiranya angin meniup kain saya sehingga ternampak aurat, adakah terbatal solat saya atau macam mana? Baik. Kalaulah kita pakai kain sarung atau sebagainya, kadang-kadang ada anak kita hok nakal-nakal, hok kecil, duk masuk bawah kain ayah dan sebagainya, terkakak kain siapa kau tutup pening terkakak itu aurat. Adakah batal sembahyang kita? Maknanya jawapannya, kalaulah terselok aurat kita, kalau kita tutup dengan segera, maka tak jadi masalah. Tapi kalau kita biarkan gitu, maka solat kita akan batal. Soalan yang kedua, saya yakin ni soalan ulangan ni. Nah, tak apa, mungkin dia baru mari ataupun tak dengar saya sebut sebelum ni. Cucu saya duduk di atas riba saya dengan pakai pampers. Ini soalan sama. Nah? Dan saya tidak pasti adakah dia ni bernajis ataupun tidak. Baik, kalau anak kita pakai napkin, pakai pampers, pampers tu jenama, tapi hak nama betulnya napkin. Nah, okey, kita pasal-pasal masjid ni kita promote nama pampers. Nah, okey, maknanya untuk yang pakai napkin ataupun pampers saya sebut tadi, kena tengok. Kalaulah anak kita tu pakai napkin itu dan bocor, dan kita rasa dia tu bocor, lepas Assalamualaikum tu, kita jamuh dekat pampers dia, dekat seluar dia. Kalau seluar tu basah, kita dianggap batal solat kita tadi, tukar kain balik. Tapi kalau terjamuh di atas riba kita dan jamuh di bawah seluar dia tu tak nampak basah, maka tak jadi masalah. Proceed solat kita. Okey. Kita pergi lagi. Mala yabtilu amduhu as-salah. Apakah perkara yang kita lakukan dengan sengaja dalam solat sedangkan dia dilarang tetapi tidak membatal pun solat kita. Apa dia? Dia kata, idza fa'ala al-musalli fi'lan wa zada fi shalah ziyadah. Apabila orang sembahyang melakukan perbuatan-perbuatan ini dan mana dia telah menambahkan perbuatan yang tidak sepatut dia laku dalam solat, wa kana amida. Lebih-lebih lagi dia lakukan dengan sengaja. Dengan sengaja. Fala tabtilu salatuhu, maka solatnya tidak batal. Wala yasjudu lis-sahwi, dan dia juga tidak perlu sujud sahwi. Ada perbuatan yang mana segi hakikatnya tak boleh, tapi dia laku dalam solat dan tak batal perbuatan tersebut dan dia tidak perlu pun sujud sahwi. Antaranya kaltifati fis solati, maknanya dia berpaling di tengah solat.
Atau dengan kata lain dia menjeling. Dia tengok tepi. Nah, apa dia tengok tepi ataupun dia berpaling begitu berpaling tengok ke belakang dia. Ni kiblat sana pun dia tengok kat ni. Contohnya khususnya untuk ibu lah terutama sekali. Nah, sebab dia ni banyak jaga anak, anak tua-tua pula kadang-kadang jenis tok pula jenis cermat. Tok jenis cermat, sayang cucu, takut tak letak dia dekat dengan pusat jagaan, takut jadi masalah dan sebagainya. Masalahnya tok tu dia suruh cucu tu duduk rumah dia. Dia bukan jaga, nenek kena jaga juga. Tu jadi masalah juga. Nah, nenek lah yang jadi masalah, nak kena jauh anak cucu dia semayang. Anak dia semayang, tak kisahlah. Maka contohnya duduk tengah semayang begini, bimbang takut-takut anak jatuh buayan. Saya selalu cerita benda yang sama. Kena? Okey, nampak dah. Dia ada sensor juga dah. Okey. Kalau nak tak cukup inci tak nampak dah dia. Okey, contohnya kaum ibu. Saya ulang dah. Ni ulangan cerita lama-lama. Mungkin saya dulu kaum ibu saya tak tengok seramai itu dulu. Mungkin yang baru datang. Okey. Duduk tengok-tengok semayang, anak nak jatuh buai. Ataupun duduk bergerak-bergerak. Kita bimbang, kita tengok kat anak kita duduk semayang. Ataupun anak kita ni kalau tunggu tidur, memang tak tidur. Cucu kita merangkak, merata pergi. Kalau tidak tak semayang kita. Kita pun kunci bilik, duduk sekali dengan kita, duduk semayang. Kejap naik katil kita tengok, kejap ke sini kita tengok. Batal tak solat kita? Tak batal. Tapi hukumnya adalah, kalau kita buat dengan sengaja, jadi makruh. Tapi kalau ada pilihan lain, ada orang lain boleh jaga, kita nak jaga juga dalam keadaan tersebut. Bagi saya, amat tidak patut. Jadi begitu juga, nak ni kaum ibu juga, kalau dah bimbang, takut anak demam. Anak ni kadang-kadang demam, takut dia kejang. Saya kalau bak anak ni, memang saya sangat sensitif. Memang sungguh sebab anak saya selalu demam, kecil-kecil dulu. Jadi maknanya biasa ambil, duduk tengah semayang. Kadang-kadang kita cuba, untuk zaman sekarang ni, zaman dah orang open-minded. Kalau tak kedai, kalau ada kaum bapa ke, kaum ibu ke, semayang sambil dukung anak. Tidak ada apa-apa pun. Jadi kadang-kadang kita ni, tengok orang semayang sambil dukung gini, mulalah kita tengok pelik-pelik. Sebenarnya tak salah. Kita semayang sambil dukung anak, yang penting jangan ada najis. Itu yang penting sekali. Kalau kita tahu anak kita nakal, merangkak pergi ganggu jemaah lain, melainkan kita dukung atau letak dalam bendung sekarang ni kan, diikat tubuh tu, maka cara itu lebih baik. Tak jadi masalah dan tidak membatal pun solat kita. Ini di antaranya dia sebut tadi adalah berpaling ke kanan dan juga berpaling ke arah kiri. Yang berikutnya wal masyi khutwatan au khutwataini, ataupun bergerak berjalan selangkah misalnya. Duduk tengah semayang, dia gerak. Ataupun mungkin kemungkinan besar, dia tengok depan tu bucu. Ada masalah bucu saya sebut ni. Bucu hak jenis orang almari kecil tak di sisi katil tu. Kalau aku sujud, confirm bantai bucu ni. Dia bergerak sikit, undung ke belakang. Boleh ke tidak? Boleh. Tak jadi masalah. Perkara tu tidaklah membawa kepada batalnya solat. Ataupun dia tengok, saya duduk tengah sejadah. Kalau saya sujud ni, nescaya kepala saya lebih daripada sejadah. Saya turun selangkah, kedua langkah ke, untuk pastikan sujud di atas sejadah yang betul. Boleh ke tidak? Boleh. Walaupun nampaknya asalnya hukum berjalan di dalam solat, tak boleh. Tetapi ada tempat-tempat tertentu dibolehkan untuk kita lakukan sedemikian. Lianna fi'al ziyadah hadhi amadan la yu'athir ila solah. Kerana kenapa perbuatan paling kiri kanan tadi, kita tengok cucu kita tak suka-suka. Bukan tengok cucu pun suka-suka. Ataupun bunyi pintu geregang tu kita tengok. Badan kita tak paling. Yang pentingnya tubuh kita ni, bahu kita ni mesti menghadap ke arah kiblat. Jangan pula kita paling begini. Paling begini boleh batal solat kita. Ini saya tegur juga satu benda ni jemaah sekalian. Di dalam pemerhatian saya, antara yang sejak akhir-akhir ni jemaah kurang ambil perhatian dalam bab solat ketika dia bagi salam. Dan perbuatan tersebut sebenarnya boleh bawa batal solat
Sebab itulah baru kita nampak Haji Ahmad. Kenapa ramai orang solat, kadang-kadang maksiat dia buat juga. Dah solat dia batal. Macam mana solat dia nak boleh kawal diri dia daripada melakukan maksiat? Jadi antara yang maksud saya, batal solat ketika salam, sebab salam ni adalah satu perbuatan yang lain dan menghadap ke kiblat ini adalah syarat sah solat. Salam adalah rukun solat, menghadap kiblat adalah syarat sah solat. Jadi dua-dua kita kena jaga. Jadi setengah-setengah orang bagi semalam dengan semangatnya, Assalamualaikum warahmatullahi, dia paling dengan tubuh dia sekali, batal semayang. Batal semayang. Tapi saya sakit tekuk ustaz, sakit leher. Dah sakit leher, paling dengan setakat boleh. Yang mungkin paling sangat tubuh-tubuh siapa suruh? Nah, makna paling setakat boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi, setakat tu ya boleh. Kenapa kena lempang kat isteri ni tak nak kahwin seorang lagi? Padan muka. Tak boleh paling ke muka tadi. Misal kata, masa kena paling kat, maka setakat ni dah boleh. Assalamualaikum. Hatta kalau langsung tak boleh paling, dengan menjelingkan mata itulah setakat kita boleh, maka itu pun sudah memadai. Daripada kita paling Assalamualaikum warahmatullahi, kita telah maling daripada kiblat, batal solat kita. Dah sampai ujung dah batal solat kita. Ini yang perkara yang perlu kita kena ambil tahu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita ada 5 minit, 4 minit lagi. Ada soalan silakan. Tinggal kunut. Okey. Kita dah maklum dah. Tinggal kunut, baca kunut ni adalah sunat. Kalau rasa nak baca, kita bacalah. Kalau tak nak baca pun tak jadi masalah. Sebab kunut ni adalah sunat. Kita kena ingat, kalau kita tertinggal kunut dengan tak sengaja, kalau kita terlupalah. Lepas tu pula nak sujud sahwi, lupa pula. Tak sempat lupa pula. Adakah kita dianggap sebagai batal solat kita? Tidak. Kunut tu sunat, sujud sahwi pun sunat. Kalau kita melainkan, kita semayang berjemaah. Jadi wajib sebab kita ikut imam. Kalau imam tak baca sujud sahwi, tak baca kunut, tak payah buat. Sebab yang menjadi wajib lah ikut imam tadi. Bukannya perbuatan itu. Baik. Lagi? Silakan. Okey, faham. Okey. Boleh ke tak perbuatan haji sebut tadi? Ada juga nak jenis orang yang dia dah, sebab jangan kita anggap apabila kita pergi ke Mekah, semua orang Arab buat betul belaka. Nah, sebab orang Arab pun kalau tak belajar, tak pandai juga. Kalau kita belajar, kita pandai. Nah, jadi kita apabila balik Mekah ni, dulu semayang dekat masjid estate ni, cantik-cantik je. Lepas balik Mekah, dia buat hal. Sebab apa? Dia biasa orang tengok Mekah kan, orang Arab ni kadang-kadang dia rasa dia pakai jubah, dia pakai khamis ke? Khamis dia pakai, dia pakai warna hitam tu. Dia jubah putih, dia pakai warna hitam dalam. Dia rasa sejuk, dia pakai. Nah, dia rasa panas, dia buka balik. Mujun tak telefon hello je. Hak lain dia buat belaka. Jadi maknanya, adakah benda tu boleh buat? Tak boleh buat. Hukum sebab apa? Sebab tak belajar. Sama juga dengan kita. Balik kadang-kadang, duk tunggu semayang, duk luar semayang, tak buat apa. Dalam semayang baru dia start nak buat. Kadang-kadang, ni, Allahu Akbar. Start. Mula aktiviti dia, part time dalam solat. Dia start buat. Sekarang tu nak semayang kan. Lepas tu dia rasa lipat-lipat. Sempat lagi hukum. Sama kedok. Dia tengah semayang. Jadi maknanya bergerak dalam perbuatan tersebut boleh membawa kepada semayang. Sebab perbuatan itu tidak diperlukan. Tidak diperlukan. Kenapa kita perlu buat? Kalau setakat lipat satu boleh, tapi dah lipat sebelah pun tengok ukur sama, udah semayang balik, maka batal lah solat kita ketika itu. Cantik. Okey, lagi soalan? Lagi? Sama juga dengan seluar tadi. Melainkan pakaian kita, contohnya kata anak kita, dia cucu kita lipat.
Lipat-lipat. Dia biasa ngatuk. Atuk ni semua bagi belaka dengan nenek takut. Atuk dia bagi lipat. Kita tak terasa. Naik semayang. Ya Allah, dekat ngapa? Oh, dia lipat seluar kita. Boleh tak kita? Buka. Boleh. Sebab ketika itu adalah benda yang wajib. Maka tak jadi masalah. Silakan lagi. Seminit lagi. Kejap. Yang kita kembali kepada kunut, mungkin banyak versi kunut tadi. Mungkin kadang-kadang kita ternampak selepas habis baca doa kunut tu ada setengah jemaah yang disapu mukanya seumpama doa. Boleh ke? Okey, soalan last. Ditutup soalan. Last soalan. Lepas tu, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ada yang okey. Ada yang disapu amin gini. Memang kita disunatkan sapu amin di muka, tapi untuk di luar solat, bukan dalam solat. Sapu di muka hukumnya makruh. Ada juga hak jenis orang cermat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Pung dia bawa sampai ke bawah. Dia ingat dia bawa karipat bawah tangan dia. Ada juga. Dah habis doa tu, turunlah tangan bawah, tu pergi sujud. Soalan ditutup. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang tu kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufhim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibali yusabbihna wat-tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman ya rabb Ibrahim Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatin Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya rahim Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa ab'ina nisyan bi rahmatin Allahumma warzuqna fahman bi salim bi rahmatika ya rahimin walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wal asnal insana fi khus illa al musalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.